Okey, ni soalan 9 berkenaan tentang amalan warisan seperti amalan warisan orang bukan Islam lah. Ni. Ada orang menuduh bahawa amalan dari pekerjaan agama yang kita lakukan sekarang adalah amalan warisan nenek moyang yang tidak ada bezanya dengan perbuatan orang bukan Islam yang mewarisi amalan nenek moyang mereka. Jadi apa pendapat Tuan Guru tentang pernyataan itu? Jadi ada orang tanyalah kepada Syekh Nuruddin kita ni, tanya ada orang menuduh bahawasanya orang-orang kita lah, orang-orang Melayu ni beramal amalan warisan sebagai orang-orang Buddha, orang kafir lah, kira mudah kita. Tu. Dia tuduh kita lagu tu. Syekh pun jawab lah. Jawab pada Syekh kata, persamaan ini tidak boleh diterima dan tidak betul. Jadi tuduhan ni tak boleh diterima, tak betul lah. Menyamakan warisan orang Islam sekarang dengan warisan orang bukan Islam termasuk Hindu dan Cina, saya katakan ia adalah al-qiyasun al-fariqi, iaitu kias bersama sesuatu yang tak sama. Kenapa tak sama? Orang Hindu sembah berapa? Kita ni orang Islam ni sembah berapa? Tu. Tak sama dah. Tu. Tak sama dah. Tu. Ini adalah kerana amalan yang diwarisi oleh orang kafir dan musyrik tidak ada asas, jelas, sesat dan unsur haram, syubhat dan syirik. Sedangkan amalan warisan yang dibuat oleh kita ni sekarang ni, jadi kalau amalan mereka ni, orang Hindu Cina ni, jelas, sesat, kupu dan sebagainya. Kita ni amalan warisan kita ni yang dibuat oleh kita ni sekarang ni mempunyai ada asas jelas daripada nas Al-Quran ke hadis ke, sama ada secara langsung atau di bawah keumuman dulu dalil, dan ia termasuk di dalam qawaidu fiqhiyah, yakni kaedah-kaedah fiqh, kaedah-kaedah fiqh. Contoh, Syekh mari Imam Syafi'i mengatakan bahawa boleh berniat, asasnya daripada hadis. Warisan kita adalah turun-temurun daripada sesuatu yang ada asas. Maksudnya asas dia tu tidak pada hati. Jadi orang awam yang tak tahu dalil, dia mengamalkan sesuatu yang sudah diamalkan oleh para ulama mereka. Semua yang diamalkan dalam masyarakat ada asas dan dalil. Zikir lepas sembahyang, doa lepas sembahyang, ada dalil lah kau dah. Tu. Kalau anda mengatakan Islam sama dengan Hindu dan Cina, itu adalah tidak benar. Kita mempunyai asas. Kita hendaklah melihat kepada situasi dan keadaan. Anda bukan perkhususan dalam bidang hukum dan tidak mempunyai kesempatan untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Tetapi tidak bererti apa-apa yang anda amalkan tidak ada asas. Mazhab orang awam adalah mazhab ulama. Tidak bererti apa-apa yang diamalkan oleh orang awam tidak ada dasarnya, ada asasnya. Di mana ayat yang selalu digunakan untuk mengatakan amalan warisan itu salah ialah bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapa-bapa kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami ialah orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti janji jejak mereka. Jadi mereka dalil guna ayat ni lah. Jadi mereka guna dalil. Jadi Syekh kata lagi, kita ni tak mengikut secara melulu, kita ada pedoman dalam mengikut mereka dengan panduan hukum. Jadi orang-orang dulu, orang-orang awal Melayu ni, dia bukan secara ikut tak ada dalil. Maksudnya guna kalau ambil dalil, mana tahu mana hukum ni daripada ulama tulis gini. Itulah dalilnya. Itulah dalilnya. Tu. Orang awal ni ikut ulama. Orang awal ni kena ikut ulama. Tu. Kita ni tak jadi Imam Syafi'i pernah mengatakan ketika meriwayatkan hadis sahih, dan ada orang bertanya, "Atakhuzu bihadzal hadis?" Ya Imam, adakah Imam beramal dengan hadis ini? Jawab Imam Syafi'i, apakah kamu tengok saya pakai salib? Tu. Imam Syafi'i tanya, "Mu tengok aku ni
pakai salib lah. Pakai tocak lah. Tu. Macam tu. Adakah kamu tengok saya keluar dari gereja sehingga kamu mengatakan saya tidak beramal dengan hadis saya? Itulah bahawa saya akan beramal dengan hadis saya. Jadi kekeliruan itu yang sering terjadi daripada orang yang menyalahkan amalan warisan ini adalah kerana mereka hanya belajar kitab Bulughul Maram, Nail Al-Autar dan beberapa buah hadis. Lantaran mereka menganggap ulama-ulama kita dahulu ni tidak menguasai hadis seperti itu. Sepatutnya buka juga kitab-kitab Sunan Al-Kubra Imam Al-Baihaqi. Ulama mengatakan beliau ni Imam Al-Baihaqi ni sangat berjasa kepada Imam Syafi'i. Kerana semua permasalahan dalam kitab Al-Ujaz, Al-Imla, Mukhtasar Muzani, Mukhtasar Buwaiti ada dalil-dalilnya dalam kitab hadis As-Sunan Al-Kubra ni. Kita ni hendaklah mengakui kepakaran masing-masing. Tidak semua orang mempunyai kemahiran yang sama. Lihat saja sahabat Nabi SAW seramai 124,000 orang yang melaksanakan Hajjatul Wada', yang ni haji perpisahan. Cuma 131 orang sahaja yang berfatwa. Jadi para sahabat yang lain beramal dengan ayat ni, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kamu hendaklah bertanya kepada ahli al-zikri, yakni orang yang mengetahui sekiranya kamu tidak mengetahui. Tu. Jadi di sini Syekh Ahmad pula mari pula pedoman. Nasihatlah. Kita ni hendaklah menghormati para ulama. Mazhab kerana fiqh para sahabat umpamanya fiqh Ibnu Mas'ud, fiqh Ibnu Abbas, fiqh Ibnu Umar dan lain-lain semuanya sudah dihadam, yakni dikuasai oleh para ulama mazhab. Apa yang kita dapati sekarang adalah hasil yang murni dan bersih dalam bentuk kitab-kitab dan hukum mahkam fiqh, yang mana dengan setiap dalil tidak terpesong daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi kesimpulannya, kita ni bukan orang kata beramal secara warisannya. Kita ni bukan warisan macam orang-orang Hindu. Kita ni orang Islam ni ada dasar. Masa orang Cina, orang Hindu tu, orang kafir semua tu, tak ada asas, tak ada ni. Kenapa mereka ni syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kufur dan sebagainya. Tu. Buat benda haram dan sebagainya, subah dan belaka. Tu. Nak ayatnya. Tu.